Masih lagi bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Untuk topik utama pada hari ini kita akan kongsikan berkaitan dengan eksploitasi kanak-kanak dalam pekerjaan. Secara umumnya kita tahu sekarang ni bukan cerita yang baru kita dengarkan. Cumanya dia punya modus operandi sudah sedikit berbeza daripada yang sebelum ini. Kalau sebelum ni mungkin tepi-tepi jalan kita nampak anak-anak jual kacang kan. Itu antara MO-nya. Sekarang ni dalam talian, Hanif kan. Jadikan anak sebagai talent dan kita dapat melihat dia ada satu tarikan tersendiri bila anak-anak yang menjual produk-produk ini. Betul, dan masyarakat kita pun terutamanya memang akan lemah lah bila benda yang macam tu kan. Dan macam dah normalisasikan dan kita akan dibiasakan benda macam tu, dan sebab itulah pada hari ini kita nak tengok di mana boundariesnya, di mana batasannya supaya ianya tidak menjadi kepada satu kesalahan dan juga jenayah. Sebab itu kita bawakan kepada anda pada hari ini dua tetamu hebat yang akan bercerita berkenaan dengan perkara ini, iaitu yang pertama yang bahagia Datuk Haji Amran Haji Ahmad, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Terbangsa daripada Kementerian Sumber Manusia. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana sudi bersama kami, dan juga Encik Kamal Pardi, Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kedua-duanya sudi bersama dengan kami. Betul, dan kita ingin mulakan dengan situasi ini. Bila dah terjadi macam normal kan, kita dah normalisasikan situasi ini. Nampak anak-anak jual barang bersama dengan ibunya ataupun mungkin bersendirian melakukan live online selling dan sebagainya. Sebenarnya kanak-kanak ni boleh bekerja ke? Dia terus ada persoalan sebegitu. Nampak macam dah sangat kebiasaan. Jadi bagaimana mungkin nak dikongsikan, Datuk? Ya, pertama sekali terima kasih Hanif dan Anim kerana menjemput saya berdua lah untuk kita berkongsi sedikit maklumat berkaitan dengan perkara ini. Ini bukan satu perkara yang baru lah. Benda ini dah berlaku sejak lama dulu lah, sebelum adanya teknologi yang canggih, media sosial dan sebagainya lah. Jadi apa yang kita nampak hari ini bahawa dia lebih meluas kerana adanya faktor-faktor media sosial menunjukkan bahawa kanak-kanak berniaga. Ini bukan satu perkara yang baru. Sebab dulu lagi pada anak-anak ni sentiasa membantu ibu bapa mereka. Adakah itu kita anggap sebagai buruh kanak-kanak? Dia menjual kuih, menolong ibu bapa dan sebagainya. Adakah itu kita menganggap sebagai buruh kanak-kanak? Mungkin ada juga yang kanak-kanak yang terpaksa membantu ibu bapa dia kerana ibu bapa dia tidak berkemampuan. Mungkin ibu bapa dia sakit, menyebabkan anak-anak dia terpaksa membantu ibu bapa dia untuk mencari nafkah. Kemudian dalam situasi yang lain juga kita dapati bahawa ada pun anak-anak ini dia sukarela, kerelaan hati dia kerana dia minat berniaga misal katanya. Walaupun ibu bapa dia tidaklah menghalang, tetapi mereka minat. Jadi ini satu yang adakah ini juga kita katakan sebagai buruh paksa. Jadi perkara-perkara begini yang menyebabkan ramai orang menganggap bahawa ini mengeksploitasi kanak-kanak untuk tujuan mencari nafkah, untuk melibatkan diri dalam perniagaan dan sebagainya. Tetapi kita di Malaysia ini kita tidak nampak, kita tidak ada kes tentang buruh kanak-kanak yang berlaku seperti apa yang dituduh oleh media-media daripada luar negara dan sebagainya. Kan tetapi di kesempatan ini juga kita di Kementerian Sumber Manusia ini menyatakan bahawa Malaysia telah ada mengubah undang-undang untuk melindungi para pekerja yang dia bukan saja melindungi para pekerja yang dewasa, tetapi juga perundangan yang kuat kawasan bagi menjaga kebajikan dan pertumbuhan kanak-kanak dan orang muda di negara kita lah, yang mana kita kenali sebagai Akta Kanak-kanak dan Orang Muda Pekerjaan tahun 1996 lah. Jadi apa yang terkandung dalam perkara itu mungkin boleh kita bincangkan dengan lebih lanjut lah. Apakah bentuk-bentuk perlindungan yang ada kepada kanak-kanak. Okey, baik. Alang-alang cakap tentang akta ni, Encik Kamal, selaku jabatan yang mungkin sentiasa menguatkuasakan akta ini. Mungkin boleh kongsikan lebih lanjut apa undang-undangnya yang ada dalam Malaysia berkaitan dengan perkara ini. Terima kasih. Tadi sebagaimana Datuk Amran nyatakan, ada akta yang mengawal untuk kanak-kanak ini sekiranya bekerja, iaitu Akta Kanak-kanak dan Orang Muda 1966. Jadi dah lama dah. 66 kita gubal. Dan sebab dari situ kita tahu bahawa akan berlaku wujudnya pekerjaan dalam kalangan kanak-kanak dan orang muda. Jadi sebelum saya pergi terus, kita kena definisikan dulu apa kanak-kanak, apa dua perkara yang berbeza. Dan orang muda ini. Yang satu kanak-kanak iaitu yang bekerja di antara yang berumur di antara 15 tahun ke bawah. 15 ke bawah. Dan orang muda macam saya lah. Ya. Tu antara 15. Maknanya orang muda masih lagi. Muda. Masih muda. Sehingga 18 tahun. 18 tahun. Jadi kalau lebih 18 tahun tu dah dewasa lah dengan akta yang berbeza. Jadi sebab tu kita wujudkan akta ini kerana kita nakkan supaya kawalan sekiranya mereka bekerja dalam sebuah syarikat
atau bagi kanak-kanak pula dia ada syarat-syarat dia. Bekerja kita dah tahu tadi umur dia umur yang kecil 15 tahun. Tapi mereka tak boleh buat kerja berat. Itu yang pertama. Tak boleh. Dan kerja yang dibuat itu adalah dalam family business dia. Contoh tadi nak bantu ayah atau ibu kerja di pasar minggu. Hari Minggu tak sekolah. Tak sekolah kan. Jadi dia kerja. Tapi ada masa yang ditetapkan. Iaitu masa yang ada adalah di antara pukul 8 hingga malam tu, 8 hingga 7 pagi tak boleh bekerja. Untuk kanak-kanak tadi. Dan malam tak boleh lah. Malam tak boleh. Sebab kita nak jaga mereka. Mereka masih kecil lagi. Kita belum matang sangat. Dan seterusnya bagi kerja yang dilakukan tidak lebih daripada 3 jam untuk turut. Tak boleh lebih daripada itu. Dan seterusnya mereka juga perlu diberi rehat yang secukupnya. Dan bagi orang muda pula yang tadi 15 hingga 18 dia tak boleh kerja di antara 8 malam hingga 6 pagi. Pun tak boleh juga malam. Dan waktu kerja je tak boleh lebih 4 jam berturut-turut. Dan tapi kalau masih bersekolah, kalau masih bersekolah mereka hanya boleh bekerja sehingga 8 jam termasuk waktu bersekolah. Jadi waktu kerja dia cuma sedikit saja. Jadi inilah yang kita nak kawal kanak-kanak ini dan juga orang muda supaya mereka tak dianggap dieksploitasi. Jadi kita benarkan mereka bekerja. Tadi macam Dato' Amran bagi tahu, mereka punya talent, mereka nak membantu ibu bapa. Jadi mereka dianggap bekerja. Dan kalau kita lihat apabila mereka bersama keluarga mereka, contoh di kampung-kampung sekarang ni masih ada lagi yang pergi ke kebun kelapa sawit, kebun getah, anak-anak dibawa bersama. Jadi mereka tidak mendapat apa-apa bayaran daripada situ. Hanya datang bersama ibu bapa, tidak dianggap sebagai eksploitasi. Di rumah pun tak ada siapa jaga hari Minggu. Jadi pergi ke kebun-kebun. Okey, bagaimana sebenarnya situasi ini dianggap eksploitasi kanak-kanak? Bagaimana kita ada garis panduan yang mengatakan situasi ini dah boleh dianggap sebagai cuba untuk menjadikan kanak-kanak atau anak-anak kita ni sebagai buruh kanak-kanak? Bagaimana, Datuk? Baik, dalam situasi yang begini, kalau kita lihat daripada negara-negara luar tu nampak begitu jelas sekali. Nampak begitu jelas sekali yang menggunakan kanak-kanak ini untuk tujuan-tujuan tertentu untuk mendapatkan hasil yang lumayan terlibat dalam pekerjaan lah. Bukan setakat itu saja, banyak yang terlibat. Kalau kita tengok di negara luar tu menjadi kanak-kanak kecil-kecil lagi lah dia suruh menjadi memikul senjata dan sebagainya. Jadi itu satu eksploitasi yang paling teruk lah. Tapi kalau di Malaysia ini kita tidak ada terjadi sedemikian rupa. Tidak nampak lagi. Tidak nampak yang begitu. Paling-paling pun kita di sini hanya membantu ibu bapa, jual kuih, jual apa dan sebagainya kan. Kita tidak menyalahkan ibu bapa. Cuma ibu bapa mungkin ada sifat ini mendidik anak-anak supaya berdikari daripada sejak kecil lagi. Misalnya kalau kita sebagai anak misalnya kata bapak nak duit, bapak dia akan kata nak duit pergi cari kerja. Jadi itu bukan maksud ayah dia suruh, ada caranya. Bukan maksud ayah dia itu nak mendera dia menjadi buruh dan sebagainya, tapi lebih untuk mendidik dia. Jadi di Malaysia ni kita tidak adalah isu yang berkaitan dengan buruh kanak-kanak ini. Kita harapkan itulah. Agaknya tidak jugalah. Cik Kamal, mungkin kita nak berbalik kepada tindakan yang boleh dikenakan kepada ibu bapa sekiranya melanggar kepada setiap akta kanak-kanak dan orang muda tadi, sebab kita nampak ada garis panduan yang telah pun ditetapkan, tapi mungkin ada yang tak tahu, tak ambil tahu dan hanya menganggap tak apa ni anak saya, dia boleh bantu semua dan sebagainya lah. Melanggar akta ini ada tindakan yang boleh dikenakan? Untuk pelanggaran akta memang adalah, setiap akta biasanya memang ada denda atau penalti yang dikenakan. Jadi kepada syarikat-syarikat atau yang mengambil kanak-kanak ini atau orang muda ini bekerja, kena ingat bahawa satu waktu kerja tadi, kalau salah daripada waktu kerja itu dan juga lain-lain kesalahan yang ditetapkan, dia banyak dalam garis panduan tu sebut tak boleh kerja dalam bahan kimia, tak boleh kerja berat, tak boleh kerja dalam yang berbahaya kepada kesihatan. Jadi inilah yang kita kena lihat. Kalau mereka menyalahi itu, maka sekiranya didapati bersalah dan boleh dikenakan denda sehingga penjara 2 tahun ataupun denda RM50,000 atau dua-dua. Kali pertama. Kali kedua boleh kepada penjara 5 tahun, denda RM100,000 atau dua-dua sekali. Jadi besar. Sebenarnya kita nak mengawal kanak-kanak itu, bukan nak penalti kepada syarikat. Yalah, betul. Kanak-kanak mereka ada peranan mereka
untuk belajar dahulu sebagaimana yang ditetapkan oleh dalam Akta Pendidikan. Baik. Dia kena wajib bersekolah apabila berumur 6 tahun dan sekurang-kurangnya sekolah rendah. Kena tamat. Jadi inilah yang kita kena lihat, jika mereka bersekolah ada waktu dia macam mana, kalau tak bersekolah macam mana. Kita tak benarkan tak bekerja tak boleh juga, kerana ada juga yang di negara kita drop out. Jadi kalau mereka tak boleh terus belajar, kita kena bekerja. Kalau bekerja, kena ikut peraturan. Okey. Ini melibatkan bagaimana cara yang terbaik untuk kita memastikan anak-anak. Satunya undang-undang telah pun diadakan. Pematuhan itu yang pastinya menjadi satu perkara yang penting. Kita nak kongsikan bersama dengan anda. Ini dia antara yang dimaksudkan tadi. Kita cerita tentang luar negara mempunyai isu-isu berkaitan dengan eksploitasi kanak-kanak yang sebenarnya dari sudut psikologinya memberi kesan kepada psikologi kanak-kanak. Saksikan bingkisan yang disediakan. Itu dia perkongsian berkaitan dengan bagaimana dari sudut psikologi jangka masa panjang kepada kanak-kanak terhadap mereka yang telah pun didedahkan awal untuk peringkat seperti ialah kita membina keyakinan diri. Dalam masa yang sama sebenarnya kadang-kadang minat anak-anak ni melebihi daripada apa yang sepatutnya. Okey. Alright, kita nak sambung perbincangan kita, fokuskan kepada banyak cabang sebenarnya kan kalau kita melihat kepada minat anak-anak ataupun pekerjaan yang dibantu ibu bapa dan sebagainya. Kita mengambil pula situasi di mana anak-anak ini memang minat menari ke, berlakon ke, ataupun mereka memang minat menampilkan diri di media sosial. Itu tidak ada paksaan daripada ibu bapa. Jadi situasi ini pula mungkin ada pandangan tersendiri daripada Tuan Kamal sendiri. Okey, kita lihat dalam akta yang saya sebutkan tadi, dia ada satu definisi hiburan awam dalam akta itu. Jadi hiburan awam ni maksudnya dia membenarkan kanak-kanak ini sekiranya mereka berlakon ataupun mereka macam tarian apa sekali mengikut minat mereka. Tetapi kita kena ingat bahawa pihak yang menganjurkan, contohnya TV3 lah. Contoh nak buat apa ni kanak-kanak untuk berlakon sekali di TV3 ataupun ada tarian sekali. Pihak syarikat berkenaan kena mohon lesen kepada kami. Mohon lesen. Saya harap TV3 ada mohon lah. Kalau belum, sila mohon kepada kami segera. Dan keduanya, ibu bapa kena memberi kebenaran. Kena memberi kebenaran kepada anak-anak itu secara bertulis. Untuk membolehkan mereka melakukan hiburan awam ini. Dan ada juga masa-masa yang ditetapkan tak boleh berlakon dalam satu ataupun dalam satu program tak lebih daripada 4 jam. Jadi kena berhenti. Itu di kaca TV kan, Hanif kan? Ini kita nak cerita tentang di social media yang sukar kita kawal sedikit ni kan. Kadang-kadang macam tadi waktu bekerja pun sebenarnya malam tak boleh sentuh. Tapi waktu malam lah sale tinggi untuk jual produk. Dan selalunya kita nampak mereka ni waktu malam yang menggunakan aplikasi media sosial untuk menjual dan kadang-kadang ada kanak-kanak yang terlibat dalam penjualan tersebut. Bagaimana reaksinya terhadap situasi itu? Saya kata tadi, ibu bapa main peranan. Tadi pakar psikologi pun menyatakan bahawa ibu bapa tadi. Supaya menentukan hal tuju, jangan paksa mereka untuk melakukan pekerja-pekerja untuk masa depan mereka yang sepatutnya tak dibuat sekarang. Jadi inilah, boleh dibuat tapi dengan kawalan yang begitu ketat oleh ibu bapa sendiri. Sebab ini di rumah. Dan ibu bapa yang menentukan hal tuju anak-anak ini. Betul. Peredaran zamannya, ikut masa jugalah dan mungkinnya tidak melanggar akta tersebut tetapi bergantung kepada konsep nilai moral itu sendiri kan. Datuk, mungkin pesanan kepada semualah, mungkin kepada ibu bapa yang sedang menonton kita ini, sebab ini peredaran zaman yang kita tak boleh nafikan. Memang semua ialah nak tak nak memang kena ikut juga. Cumanya dalam memastikan bahawa anak tidak terabai, tidak terikut sangat dengan eksploitasi ini, trend ini, dan memastikan juga bahawa mereka ini tidak melanggar akta-akta ini, Datuk. Baik, itulah yang apabila kita lihat pada masa sekarang ini. Kita pertama sekali nak kita ada kesedaran sikitlah, awareness tentang akta-akta yang ada di negara kita lah, terutamanya berkaitan dengan Akta 350, Akta kanak-kanak ini tadi, yang kita tidak mahu nanti mula-mula berlaku isu buruh kanak-kanak, lama-lama menjurus kepada buruh paksa. Yang ini satu yang kita tidak mahu ia berlaku lah di negara kita. Jadi dengan sebab itu kita kena tahu apa perkara-perkara menurut akta ini yang boleh kita laksanakan, apa yang boleh, apa yang tak boleh dan sebagainya lah. Sebagaimana telah dijelaskan tadi oleh Cik Kamal tadi, berkaitan dengan denda, perkara-perkara yang bersifat punitif dan sebagainya lah. Jadi kita kena ambil tahulah apa yang berlaku, mana perkara-perkara yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan lah. Kerana kita tidak mahu negara kita ini besok mula tak ada kes. Lama-lama besok kelamaan dah ada kes. Kerana terlampau nak mengerjakan perkara-perkara beginilah, mencari nafkah apa semualah. Mungkin mencari nafkah itu pun tak apalah, satu hal, tapi bila dah mencari nafkah itu melibatkan
menjerumus kepada nak eksploitasi kepada keuntungan dan sebagainya, itu maka menimbulkan perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku. Faham. Okey, itu dia. Kita harapkan agar penjelasan ini sedikit sebanyak dapat mampu memberikan kesedaran kepada kita lah kan, sebagai ibu bapa. Allah, minta maaf Tak apa. Minta maaf ibu Jangan eksploitasi bapa kat sini. Datuk, terima kasih banyak. Terima kasih banyak-banyak. Sama. Datuk Haji Amran Haji Ahmad, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Antarabangsa Kementerian Sumber Manusia, dan juga Encik Kamal Pardi, Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung. Terima kasih banyak. Terima kasih.